nikmat je dah dia dapat. Jadi kita buat ibadat sudah tentu akhlak kita kat Mekah, hati kita bersih tu kan. Mak bapak kita pada tempat yang sewajarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Yang saya hormati pengurusi majlis, yang amat saya kasihi dan hormati sahabat lama kami, Sahibul Ma'ali Dato' Dr. Razi Jidin selaku Menteri Pendidikan, Menteri Kanan Malaysia, tak lupa barisan pendidik Kementerian Pendidikan Malaysia, khususnya bahagian hal ehwal agama, ramai orang-orang besar daripada Kementerian Pendidikan, yang tidak kurang sedikit pun rasa penghormatan saya kepada tuan-tuan sekalian, warga pendidik, warga kawasan ini, surau yang dipanggil sebagai Surau Jannatul Firdaus, seterusnya hadirin hadirat, anak-anak muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Sejujurnya mengadakan jamuan hari raya disertakan dengan sedikit majlis tazkirah sebenarnya satu langkah yang amat baik. Syabas kepada kementerian mengingatkan saya kepada satu kisah seorang tok guru yang terkenal dengan alimnya di kota Syam, Syria. Beliau bernama Syekh Muhammad Badruddin Al-Hasani, dianggap sebagai muhaddisul akbar, meninggal dunia sekitar tahun 1940-an, lama dah. Alim yang amat sangat, Sahih Bukhari itu dia hafaz dan dia suhu. Mana-mana ulama besar di Syria, Jordan yang ada sekarang adalah murid kepada murid-muridnya. Kebanyakannya, itulah barakah dia. Satu hari, hari raya, jadi anak murid ni datang ke rumah Syekh. Bila datang, dia jamu makan. Sudah jamu makan, dia pun kata kepada murid-murid dia, mana kitab? Apa maksud? Kita nak belajar. Bila sebut mana kitab nak belajar, anak murid ni paling semua cuba mengingatkan kepada tok guru dan berkata, tuan guru, hari ni hari raya. Jadi berlaku satu dialog yang cukup menarik. Tok guru ni pun kata kepada murid-murid dia, sebenarnya apa makna raya? Maka anak murid ni pun jawab, makan, minum, ziarahi, jamu orang ni. Dia kata, sekarang kita buat tak lagi? Settle semua. Jadi kalau kita buat, jom kita belajar. Kesan daripada itu, maknanya dia suruh jaga ilmu. Jadi walaupun kita berlibur, kita berhari raya, tapi saling mengingat seperti ini, bagi saya ini satu benda yang cukup baik. Betul kita berhari raya, kita jamu silaturahim ditegakkan, dikukuhkan, tapi kita buat majlis macam ini. Dan budaya seperti ini adalah satu budaya yang baik, menggabungkan antara jamuan dan juga pengisian ilmu sekurang-kurangnya mendapat manfaat dan faedah untuk dibekalkan. Di samping makanan jasmani yang kita makan, tapi kita juga diisi dengan sedikit daripada kerohanian. Dan ini baik disambah dengan
akal kita digerakkan dan difahamkan dengan sebaiknya. Justru pada malam ni tazkirah ringkas saya akan fokus kepada satu tajuk. Tajuknya adalah nak melihat bagaimana tokoh-tokoh ilmuwan Islam yang hebat zaman dulu, dia mentarbiyah, mendidik pelajar-pelajar mereka. Kaedah pedagogi yang digunakan, yang kita dengar masa dulu, cikgu Quran ataupun guru Quran gontang pelajar paksa dan seumpamanya, itu biasa. Tapi saya nak sebut pada hari ini tokoh yang benar-benar tokoh, yang benar-benar hebat. Macam mana cara dia didik anak-anak murid dia. Sifat guru-guru yang hebat ini, tapi masa tak panjang, saya akan fokus beberapa isu untuk kita faham macam mana. Saya mulakan sebagai murabbi, tok guru paling agung yang wajib kita iktiraf. Siapa dia? Sudah barang tentu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis sahih riwayat Muslim dan lain lagi, satu hari ada seorang sahabat Nabi yang baru masuk Islam. Nama sahabat ini adalah Muawiyah ibn Al-Hakam As-Sulami radhiyallahu anhu. Dia baru masuk Islam. Dia pergi semayang bersama dengan Rasulullah SAW. Duduk saf. Yang jadi imam tu sudah tentu Rasulullah. Bila semayang, tiba-tiba entah macam mana seorang yang duduk dalam majlis tu bergesing tengah semayang. Bila bergesing, dia apa lagi? Dia baru belajar. Dia kata, yarhamukallah, bagus dia. Terkejut habis. Jadi sahabat pun tengok dia. Bila tengok dia, dia cakap lagi, malakum tanzuruna ilayya, kenapa duk tengok-tengok kat aku ni? Dia tak tahu. Kemudian sahabat ni tak boleh bercakap. Jadi dia pun faham, ka'annahum yuskituna ni, seolah-olah dia cuba menyenyapkan aku supaya aku senyap, tak payah cakap banyak tengah semayang. Sudah semayang, Nabi panggil dia, ya Muawiyah, semayang ni dia tidak boleh bercakap, dia hanya ada baca Quran, dia hanya ada zikir, dia kena ada peraturan yang telah ditetapkan, hak lain tak boleh buat. Dia kata, wallahi, aku tak tengok seorang tok guru yang lebih berhemah, yang lebih baik daripada Rasulullah SAW. Tengok cara pendekatan Rasulullah SAW ini, dia luar biasa. Jadi subur kasih sayang, ilmu, dan selepas tu dia tanya macam-macam. Rasulullah jawab satu-satu. Poin yang saya nak sebut itu dia, cara Rasulullah SAW. Kedua, kalau kita tengok mereka yang hebat-hebat atas muka bumi ni, kita akan dapati di sebalik seseorang yang hebat mesti dia ada guru yang hebat. Dia tidak tiba-tiba, oh hebat dia, tapi engkau guru mana? Taklah, aku pakai baca gini je. Dia tak jadi macam tu. Sebab ilmu ini dia akan serta dengan adab, dia akan serta dengan sikap, dia akan sudut pandang, dia akan tengok satu persatu. Saya akan kisahkan macam mana ilmu zaman dulu. Perkara pertama, saya ambil contoh. Yang pertama sekali, macam mana Abu Hanifah. Kita ambil imam yang 4 malam ni sebagai contoh. Dengan masa yang ada ni, kita ambil imam yang 4. Abu Hanifah lahir 80 Hijrah, meninggal 150 Hijrah. Maknanya dia tak sempat dengan Rasulullah. Rasulullah wafat pada 11 Hijrah. Jadi Abu Hanifah ni zaman tabi'in ataupun hujung tabi'in. Abu Hanifah ni, dia ni anak yatim. Tapi dia ada tok guru dia yang hebat seperti Hammad. Tok guru dia hebat, Hammad. Dan dia backup tok guru dia sayang kat dia, tok guru dia ajar dia, dan dia belajar dengan tok guru dia.
hebat. Tok Guru dia kasih sehingga dalam kisah yang masyhur dia bela Tok Guru dia dengan satu fahaman namanya fahaman dahriyi, yang menyatakan dunia ini tak ada pencipta, semula jadi macam begitulah keadaan. Dan dia hujah yang masyhur disebut dalam kitab-kitab, saya tak nak panjang cerita. Tapi Abu Hanifah dia berguru, dan guru dia tu dia dapat ambil ilmu, dan dia terkenal dengan ketangkasan akalan. Kalau debat dia memang menang, hujah dia luar biasa. Dia sendiri punya anak murid ramai. Kelebihan Tok Guru zaman dulu, dia punya firasat dia tajam. Salah seorang murid Abu Hanifah namanya murid paling kanan. Imam Syafi'i tak sempat sebab tahun dia mati, tahun tu Imam Syafi'i lahir. Jadi tak sempatlah dengan dia. Salah seorang anak murid dia namanya Abu Yusuf, iaitu Yaqub. Abu Yusuf ni orang miskin. Kerjanya pergi kedai roti, upah ambil roti, pergi hantar. Kalau kita kat macam Grab sekarang, ia jadi orang perantara. Jadi dapatlah beberapa dirham, beberapa duit yang boleh ditukar roti, diberi pada mak dia. Dia lalu ke rumah tempat Imam Abu Hanifah mengajar. Dia duduk. Imam Abu Hanifah nampak budak ni cerdik, boleh pergi ke depan. Dia pun ajar. Bila dia banyak belajar, menyebabkan kerja dia terbengkalai. Bila kerja dia terbengkalai, akhirnya mak dia bila angkat makanan tu, angkat je ni pensil, angkat dengan buku, jadi tak ada makanan. Sebab dia tak kerja, tak ada. Dia pun terpaksa kerja balik, dan dia tak datang ke majlis Abu Hanifah. Abu Hanifah pun perhati betul-betul. Abu Hanifah kata tak apa. Tahu tu Abu Hanifah panggil, awak belajar. Saya akan beri kepada awak berapa awak dapat, dan belilah roti, tanggung keluarga. Sikitlah. Akhirnya Abu Yusuf menjadi Qadil Qudah. Apa makna Qadil Qudah? Menjadi ketua hakim negara. Ketua hakim negara tu tuan-tuan, jawatan dia bukan macam ketua hakim negara Malaysia. Sebab negara zaman dulu dia panggil Daulah Abbasiyah. Iraq masuk, Syam masuk, Saudi masuk, masa tu Jazirah Mesir luah. Dia jadi Qadil Qudah. Firasat Imam Abu Hanifah sebelum mati dia kata, ya Abu Yusuf, satu masa nanti kamu akan bersama dengan raja-raja dan dia akan hormatkan pada kamu khalifah. Betul. Itu firasat Tok Guru. Macam mana dia santuni murid, akhirnya muridnya cukup hebat. Kita tengok Imam Malik rahimahullah. Kalau Abu Hanifah berada dekat Baghdad, dekat Kufah, Imam Malik duduk Madinah. Satu-satunya imam yang tak pernah keluar kat lain. Cukup Madinah ni kaya dengan, sebab sempat dengan tabi'in dan juga beberapa sahabat. Imam Malik lahir kediam sedikit daripada Imam Abu Hanifah. Ada kata 93 Hijrah, ada kata 94, ada kata 95, dan ada kata 97 Hijrah. Sedangkan Imam Abu Hanifah 100 tahun 80. Maknanya lebih kurang 13 tahun, 14 tahun, 15 tahun lebih tua Abu Hanifah daripada Imam Malik. Dua-dua ni pernah bertemu. Dan Abu Hanifah puji Imam Malik, dan Imam Malik puji Imam Abu Hanifah. Imam Malik ni tuan-tuan, karakter dia lain pula. Dia ni jenis orang bengkeng. Orang takut. Dia ni jadi qadhi. Di Madinah dia jadi qadhi, dan dia jadi imam dari hijrah. Imam tempat Nabi hijrah. Imam Malik rahimahullah ni, dia mengarang kitab hadis pertama secara terbaik. Masa tu Bukhari tak lahir lagi. Bukhari lahir tahun lain. Bukhari 190 Hijrah lebih, tak sempat pun.
Imam Malik ni kitab yang dia karang namanya Muwatta. Muwatta ni maknanya sepakat ulama bila dia karang kitab hadis tu, dia tunjuk berpuluh-puluh ulama semua setuju. Perkataan setuju tu dinamakan Muwatta. Jadi Imam Malik mendapat pengiktirafan daripada orang lain. Imam Malik ni tuan-tuan, dia ada macam bodyguard. Haris tu maknanya orang jaga rumah dia. Orang tak berani. Dia jenis orang yang izzah, mulia dia. Dah lah tu. Tapi satu hari dia mengajar mana dia. Mengajar di Masjid Nabi di Madinah. Sedang dia hidup tunduk, dia akak muka, 5 orang anak murid dia lari. Baca akak muka, 5 orang lagi. Ramai pakat lagi. Kerana pada masa sedang mengajar tu, riuh di luar masjid, ada gajah-gajah masuk kota Madinah. Ada orang bawa gajah. Jadi gajah ni benda pelik, orang tak aja tengok. Kecuali dalam zoo je lah. Dulu mana ada zoo. Jadi bila mari tu anak murid nak tengok gajah, nak tengok. Akhir sekali dia akak tengok, seorang dia ada. La ilaha illallah. Dia tak marah. Dia tengok anak murid. Dia kata, "Hei, kenapa tak pergi tengok gajah? Kawan-kawan awak semua pergi tengok gajah." Anak murid pun kata, "Wahai tuan guru, saya datang ke sini bukan saya nak tengok gajah. Saya datang, saya nak belajar dengan Tok Guru." Lalu Imam Malik tanya, "Awak nama apa?" "Nama saya Yahya." "Ya Yahya, awak daripada negeri mana?" Dia kata, "Saya daripada Andalusia." Jauh kat Cordoba jauh, Andalusia. Imam Malik kata, "Ya Yahya, kalau kamu macam ni, kamu balik nanti, kamu akan jadi tokoh utama di Andalusia." Benar firasat Imam Malik. Imam Syafi'i bila dah handal di kota Mekah, dia orang Mekah, pandai ni. Jadi Tok Guru dia nasihat, kalau awak nak pandai lagi, awak kena pergi berguru di Madinah. Jadi Imam Syafi'i dapat surat recommendation daripada Tok Guru dia, daripada Gubernur Mekah. Imam Syafi'i dengan Imam Malik, Imam Syafi'i budak, Imam Malik tua. Imam Syafi'i lahir 150 Hijrah. Imam Malik lahir 93 Hijrah. Maknanya kalau 100 pun 150, 50 tahun dah. Maknanya ibarat atuk ke cucu lah. Ataupun kalau ayah ke anak musuh benar lah. Ibaratnya. Maknanya kat 60 tahun, 50 tahun lebih beza umur. Jadi masa muda Imam Syafi'i pun merantau kota Madinah. Tu kali pertama dia keluar. Imam Syafi'i ni dia merantau lebih kurang 8 kali, hak besar. Akhir sekali 199 Hijrah dia pergi ke kota Mesir dan mati di Mesir pada tahun 204 Hijrah. Imam Syafi'i ni sampai kota Mekah, sampai kota Madinah, dia cari rumah Imam Malik. Sampai rumah Imam Malik, beri salam gini, keluar orang. Nak cari siapa? Nak cari Imam Malik. Tak boleh. Mana? Nak cari untuk apa? Kalau kita tak ada appointment ke? Tak, saya nak bawa surat ini. Baik. Dia kata tak boleh. Surat ini pesanan daripada Gubernur Mekah atau ulama besar Mekah. Dia kata tunggu sekejap baru masuk. Imam Malik pun keluar. Imam Syafi'i kata, "Wallahi aku tak tengok orang sehebat macam Imam Malik, aku tengok pun aku geram." Imam Syafi'i kata, "Jalastu bainal hadi wal mahdi wal rashid." Aku pernah hadir dalam majlis khalifah Al-Hadi, Khalifah Mahdi, Khalifah Harun Ar-Rashid. Wallahi aku tak rasa geram macam majlis Imam Malik. Tu orang ni.
Jadi bila Imam Malik keluar tu, Imam Syafi'i pun ambil kertas, tunjuk Tok Guru dia ni surat daripada Gubernur ataupun ulama besar Mekah. Imam Malik pun buka baca. Imam Malik kata, okey, saya faham hasrat awak. Esok saya akan suruh murid kanan saya akan ajar awak kitab Muwatta tersebut. Kitab Muwatta ni mempunyai lebih kurang dalam 1,700 atau 1,800 hadis. Berbanding dengan Sahih Bukhari 7,000 lebih. 1,700 lebih. Dia ada mursal, ada mausul, ada apa, terbanding sejidik saja. Bila dengar macam tu, Imam Syafi'i tu jawab, ini tak akan kita bertemu orang macam ni sekarang. Apa dia? Imam Syafi'i kata, ni masa tu dia budak lah, remaja. Tuan Guru, saya ngapal semua dah hak ada dalam kitab Muwatta. Mana ada orang mari, orang pelajar universiti pun baru nak cari kitab mana, buku mana, silibus mana, muqarrar mana. Dia kata apa dah? Salah lah. Imam Malik kata, ya betul. Betul apa? Betul. Baca. Direct dia baca. Haddasana. Qala Malikun haddasani, haddasana, akhbarana, qala Rasulullah SAW. Tak silap. Itu fotografi memori lah Imam Syafi'i ni. Kalau baca hidup dia luar biasa. Sebab itu orang gelar Zakar Syafi'i, cerdik macam Imam Syafi'i. Dia tengok, dia terkejut. Aku ngajar lama dah tapi tak ada murid macam ni pelik ni. Tapi Tok Guru yang alim, yang soleh, yang baik, yang hebat ni, dia kata apa? Dia titipkan pesanan, ya gulam, ittaqillah wa la tutfi nuran allazi ataka Allah bil ma'asi. Wahai anakku, takutlah kamu kepada Allah, jangan kamu padamkan cahaya yang Allah bagi pada kamu dengan maksiat-maksiat. Sebab tu Imam Syafi'i jaga betul-betul tuan-tuan. Dia punya otak ni ialah kita ni zaman duduk saja pun tengok WhatsApp macam-macam cerita, macam dia tak ada begitu. Dia jaga betul-betul. Jadi ingatan dia betul-betul. Pelik Imam Syafi'i. Tengok seorang Tok Guru yang baik macam tu. Jadi bila dia belajar, dia kata dengan Imam Malik, dia belajar Imam Malik jadi sayang kat dia, apa? Dia tak tinggal Imam Malik sehingga Imam Malik wafat, mati sekitar tahun 170 Hijrah lebih. Jadi Imam Syafi'i rahimahullah, dia belajar. Kadang satu hari tu dia bincang dengan Imam Tok Guru dia. Tok Guru, ada satu isu. Rizki ni datang kepada kita dengan usaha ke ataupun tanpa usaha? Rizki ni dapat kat kita dengan kita usaha ke atau tanpa usaha? Maka jawab Al-Imam Syafi'i, dengan usaha tu Guru. Dengan usaha. Imam Malik jawab, tak. Rizki datang ni bila Allah nak bagi datang. Tengok dua pandangan. Imam Syafi'i kata, kalau kita baca hadis Nabi sebagai contoh, Tok Guru riwayat ni pun kita tahu. Hadis Nabi kata, lau tawakkaltum 'ala Allahi haqqa tawakkulih la razaqakum kama yarzuqut tayr taghdu khimasa wa taruhu bitana. Kalau kamu tawakal pada Allah, Allah akan bagi rezeki kepada kamu sebagaimana Allah bagi pada burung. Siang hari temboloknya kepeh, pagi-pagi, petang tu seleret dengan dahan, kenyang. Tapi burung keluar, dia tak duduk dah sarang. Dia cari rezeki, dia kerja. Imam Malik kata tak, rezeki datang. Okey, jawapan tu tak ada penyelesaian. Dua pandangan, dua-dua tu tokoh. Selesai kejadian, Imam Syafi'i pun balik.
Ada kata dia tengok ada petani, ada kata dia bertemu dengan seorang. Jadi dia tengok orang mereka ni susah, dia tolong bantu. Akhirnya orang ni pun bagi upah dia buah anggur. Dia pun kata ini modal, kita usaha, kita buat, kita kerja gini, kita dapat. Kalau kita duduk saja orang tak bagi kat kita. Dia ambil buah anggur tu ataupun buah-buahan tu, dia datang balik rumah tok guru dia. Ketuk pintu, tok guru pun keluar. Dia pun tanya Imam Malik, tok guru ni nak bagi hadiah anggur ni. Jadi tok guru, apa yang saya kata, rezeki ni kita kena usaha, saya pun buat gini. Imam Malik pun senyum. Imam Malik kata, sebagaimana saya kata rezeki pun datang, tengok anda bawa kat saya rezeki. Saya baru teringat nak makan buah ni, dapat rezeki. Tengok, benda terlalu subjektif, tapi kita tengok dua-dua betul. Allah bagi, tengok. Tapi cara bincang harmoni, baik. Imam Syafi'i pula, saya ambil sikit-sikit. Imam Syafi'i pula, zaman dia duduk, dia anak murid, dia cara dia mengajar ni, dia banyak diskusi dengan murid dia. Salah seorang anak murid dia bernama Yunus ibn Abdul A'la. Jadi dia bijak. Jadi anak murid dia beri hujah, dia jawab. Anak murid beri hujah, dia jawab. Dia mati. Dia usul-fiqh tinggi. Akhirnya anak murid dia tak jawab. Akhirnya anak murid dia lari daripada majlis itu, tinggal. Beberapa hari kemudian dia datang rumah Yunus ibn Abdul A'la. Dia kata, ya Yunus, sekalipun kita punya pandangan berbeza, tapi tak boleh buat macam ni. Baik. Masa dia mengajar di Mesir, anak murid dia ramai. Harmalah ada, Al-Muzani ada, Ar-Rabi' ada. Ar-Rabi' ni ada dua. Satu bernama Ar-Rabi' ibn Sulaiman Al-Jizi. Ni orang hebat daripada Jizah, Saudi. Ada seorang lagi nama Ar-Rabi' ibn Sulaiman Al-Muradi. Yang ni jenis benung. Orang panggil slow learner. Tak lagi. Tapi sungguh sangat berdepan. Faham, tak faham. Jadi ngajar faham, tak faham. Ngajar lagi, faham, tak faham. Zaman dulu dia jawab tu. Imam Syafi'i kata, okey, mari sini. Aku akan buat kelas khas kepada kamu. Dia pun terang. Tak faham. Terang tak faham. Sampai kata kil 39 kali. Letih dah. Macam mana nak suruh mau faham? Tak faham ni. Tak faham. Imam Syafi'i kata, wahai Ar-Rabi', kalaulah ilmu tu ibarat makanan, aku akan ambil satu-satu gupa, aku akan sumbat dalam mulut kamu. Ni satu ilmu, ni satu ilmu, ni satu ilmu. Biar mu faham. Tapi ilmu ni bukan macam tu. Jadi satu je tadi yang kaya. Kau bangun malam, kau semayang, kau doa kat Tuhan, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni. Minta. Dengan izin Allah, akhirnya Ar-Rabi' ibn Sulaiman Al-Muradi menjadi ulama yang paling berjasa kepada mazhab Syafi'i. Riwayat dia, perkembangan dia, dan dia membela betul-betul mazhab Syafi'i. Tengok, mananya seorang tok guru sampai tahap tu. Tu Imam Syafi'i rahimahullah. Kisah banyak lagi, saya tak nak cerita tu. Kisah terakhir, Imam Ahmad bin Hanbal di mazhab Hanbali ni pula murid kepada Imam Syafi'i. Dia ni sebelah, lahir di sebelah Baghdad atas sana. Ahmad bin Hanbal ni dia lahir 164 Hijrah. Maknanya dia lebih muda pada Imam Syafi'i 14 tahun. Jadi Imam Syafi'i masa duduk di kota Baghdad,
Dia sempat belajar dengan tok guru dia, anak murid kanan kepada Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah ada 2 anak murid kanan. Nombor 1 Abu Yusuf yang jadi qadhi tu, jadi sibuklah dengan tu. Yang kedua mengajar banyak, namanya Muhammad ibn Al-Hasan Asy-Syaibani. Jadi Imam Syafi'i belajar dengan Muhammad ibn Al-Hasan Asy-Syaibani. Belajar betul-betul. Kisah panjang, saya tak nak cerita yang tu. Selepas daripada itu, dia duduk sana, dia mengajar. Antara yang sempat belajarnya iaitu Imam Ahmad. Antara sempat belajarnya Imam Karabisi. Jadi disitulah mazhab Syafi'i dipanggil pendapat lama, qadim. Bila dia pindah di Mesir, itu pendapat baru. Kita pakai hak tu lah, hak baru. Jadi Imam Ahmad kata, wallahi aku ni pandai ilmu fiqh melalui Imam Syafi'i. Usul fiqh aku ngapa hadis. Imam Ahmad ni bahagian hadis beribu-ribu hadis, berjuta, ada kata juta, ada kata ratus ribu. Dia hafal, memang suruh. Sampai sekarang kitab dia besar, Musnad Imam Ahmad, besar, yang alim. Tapi dia ambil ilmu usul fiqh, istinbat fiqh daripada Imam Syafi'i. Dan Imam Ahmad ni diwasiatkan oleh Imam Syafi'i dengan kata, wahai Ahmad, kamu akan diuji, tetapkanlah. Betul dia kena fitnah. Masa tu pemerintah duk ikut pahaman Mu'tazilah. Jadi dia kena hukum, dia kena sebab macam-macam. Tapi dia duduk penjara pun dia mulia, sampai dia keluar pun dia mulia. Macam-macam. Ini Imam Ahmad banyak. Dia panggil fitnah khalqil Quran. Fitnah Quran ni makhluk ke atau tidak. Jadi pendapat Mu'tazilah, Quran ni makhluk. Pendapat Ahli Sunnah wal Jamaah, Quran ni qadim, bukan makhluk, kerana dia sifatullah, dia kalamullah. Baik, itu kita tak bahas. Imam Ahmad ni tuan-tuan sampai kepada satu tahap, bila dia dikeluarkan daripada penjara, dia tidak dibenarkan mengajar. Jadi dia duduk di rumah lah. Siapa bertemu dengan dia, mesti orang tu bermasalah. Ada spy mata-mata akan tu. Sebab masa tu mazhab Mu'tazilah, kawan ni Ahli Sunnah. Akhir sekali, kebetulan masa tu datang seorang lelaki. Orang ni namanya Bakir Ibn Makhlaq. Bakir Ibn Makhlaq ni daripada Andalusia. Daripada Andalusia, dia nak mari ke kota Baghdad ni, dia jalan kaki. Naik kapal, pergi turun dekat dengan Libya ataupun Algeria tu, ataupun Morocco tu, berjalan lagi. Masuk tak ke Mesir. Bukan dekat tuan-tuan. Naik kuda, naik unta, naik keldar, jalan kaki ni, akhirnya sampai kota Baghdad. Bila sampai kota Baghdad, dia orang baru, tak tahu gala. Dia pergi ke majlis, namanya Majlis Yahya Ibn Ma'in, kepada seorang ulama besar hadis. Dia pun bangun, dia kata, tuan guru, apa pandangan tuan guru tentang Imam Ahmad bin Hanbal? Semua orang dah berani cakap masa tu, sebab dia dianggap sebagai pembangkang lah, kita kata tegar lah. Pula tu kena hukuman gitu. Tak berani. Jadi kan dia kata, dia orang adik besar, jadi gini. Tak berani. Akhirnya orang senyapkan dia. Orang kata, kalau kamu nak pergi belajar, pergi belajarlah dia, mungkin temu. Dia pun cari Imam Ahmad, cari sampai Imam Ahmad ni keluar seorang perempuan, pembantulah, khadimah. Bila keluar sahaja, dia kata, saya nak temu dengan Imam Ahmad, saya nak belajar. Allah, ini cari nahas ni. Imam Ahmad ni jauh. Kawan ni kata, jangan, bahaya gini, kau baliklah, nanti kena semua. Imam Ahmad kata, panggil dia, saya akan bertemu.
Bila panggil, Imam Ahmad kata, kau tahu keadaan saya tak dibenarkan mengajar, saya tak dibenarkan bertemu orang, saya tak dibenarkan, semua tak dibenarkan. Jadi macam mana nak belajar ilmu ni? Tok guru cerdik. Kalau tuan-tuan buat macam mana? Kalau kita tutup lah, tapi boleh online tadi, tak masalah. Imam Ahmad kata gini, setiap pagi kau datang ke rumah aku, kau buat macam orang gila. Mari sampai tu aku akan titipkan kepada kamu 1 atau 2 hadis. Dia mugian sampai tahap tu sekejap. Akhirnya selepas banyak dia duk ngapa ni, setiap hari duk ngapa ni, Imam Ahmad khalifah masa tu mati dah. Naik pula khalifah lain, ahli sunnah wal jamaah dah. Jadi Imam Ahmad dibenarkan mengajar. Apa lagi penuh orang mengajar, bakit dia makhluk belajar. Bila bakit dia makhluk belajar ni, Imam Ahmad hati dia. Sampailah satu ketika bakit bin Makhlak tak datang. Anak murid dia ni tak datang. Dia pun termenung. Dia kata, kenapa tak datang? Cek kawan tu sakit. Bila kawan tu sakit, dia pun pergi bagi tahu, cari rumah dia, aku nak pergi ziarah dia. Bakit bin Makhlak sewa rumah jenis kandang kuda. Sebab duit tak ada. Bila dengar Imam Ahmad datang, nak datang ke rumah orang ni, tuan rumah ni terkejut. Dia kata, imam nak datang. Hui, imam tu kita ibarat kot macam ke orang besar lah, orang alim besar. Dia apa lagi, bila dia tahu tu dia marah ke Bakit bin Makhlak. Kenapa kau tak bagi tahu aku? Kau belajar dengan Imam Ahmad, terus dia upgrade rumah tu, tempat tersebut dia sama betul. Tapi akhir sekali Imam Ahmad kata apa? Ini mahal. Dia tengok kepada Bakit bin Makhlak, dia kata, innahu talibu ilmi. Orang tu, itulah orang yang belajar ilmu. Jalan beribu batu, beribu kilometer, dahlah merantau, dahlah miskin, dahlah apa-apa kedana, tapi tok guru yang amat baik, itulah keadaan. Jadi tuan-tuan, sebagaimana saya janji setakat tu yang saya nak sampaikan, majlis pada malam ni adalah majlis hari raya. Jadi kita ambil sikit-sikit, mudah-mudahan ia memberi manfaat kepada kita semua. Terima kasih kepada Yang Berhormat sahabat saya Datuk Seri Razidin, Dr. Raji, dan juga pihak pengurusan daripada Kementerian Pendidikan Malaysia, Bahagian Agama, dan rakan-rakan kita semua, termasuk pengurusi masjid, pengurusi surau ini, dan penduduk setempat. Mohon maaf bahasa yang saya guna kurang sesuai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fakirna fiddin alam ta'wil. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.